Okey, jadi kelas sebelum ni dalam CDOS kita dah tengok mengenai steam table. Okey, jadi ini steam table rupa paras dia. Jadual. Ini rupa paras steam table. Jadi steam table kita ni kita pakai yang versi yang ni lah. Dia sebenarnya banyak steam table punya versi. Jadi kita pakai yang SI unit punya. Yang kebanyakan negara Commonwealth pakai yang ni lah. Negara Commonwealth ni macam Malaysia, India, Australia, England ada pakai table ni. Kalau Amerika dia pakai table lain sikit. Sebab dia tak pakai SI unit, dia pakai imperial unit. Dia pakai BTU, dia pakai pound, dia pelik sikit lah dia punya unit dia. Jadi kita kat Malaysia ni kita pakai yang ni. Okey, ni steam table. Steam table ni adalah simplify. Simplify daripada nilai-nilai steam dalam gambar raja steam lah. Jadi kalau kita sketch sikit gambar raja steam. Okey, gambar raja steam yang TS tu, T dan juga S. Okey, jadi kita akan dah cari nilai-nilai dia tu yang ni lah. Di sekitar graf ni lah. Pada kawasan ni semua, ini semua nilai-nilai dia ada dalam steam table. Jadi steam table tu memudahkan kita lah untuk mencari nilai-nilai. Tapi sebenarnya zaman sekarang dia ada apps untuk kita dapatkan nilai yang kita nak lah daripada steam table tu. Jadi mungkin boleh cari apps steam table. Dia ada dah apps tu. Jadi kita just masukkan nilai P, nilai T yang kita nak, dia akan keluar data-data yang kita mahukan lah. Tapi kalau nak lebih yakin untuk memastikan nilai kita tepat atau tidak, kena rujuk steam table. Steam table sebab dia tersusun. Kalau kita tengok steam table ni, dia punya aturan tu lengkap lah. Jadi kita boleh tengok kelogikan kita punya nilai yang kita dapat. Okey, jadi dia tersusun gitu lah. Beratur je macam itu nilai-nilai dia. Okey, dan benda ni asas lah. Jadi kalau bila kita dah faham steam table ni, bila kita pakai apps, kita lebih cekap menggunakan apps. Berbanding kalau kita tak tahu dia punya asas ni, kita terus lompat guna apps, jadi agak kekok sikit sebenarnya. Okey, jadi ini steam table. Jadi kalau pembelajaran yang lepas kita tengok secara direct, maksudnya kita nak cari nilai, katalah kita nak nilai T pada 2 bar. Kita tengok je 2 bar, dapat nilai. Kita cari nilai T pada, atau nak cari nilai H, entalpi. Kita nak cari entalpi pada 40 bar. Terus baca, terus dapat direct, settle masalah. Kan? Tetapi kalau kita katalah kita nak cari nilai entalpi HF pada 41 bar. Tak ada kat sini. Kan dia ada 40, 42. 44. Jadi 41 tak ada. Jadi 41 ni kita kena gunakan kaedah interpolation ataupun interpolasi. Jadi sebab nilai dia dah ada dah, nilai untuk 40 dan 42 ada dah, kita just guna kaedah matematik untuk dapatkan nilai yang pertengahan ini. Okey, itu fungsi ataupun kegunaan interpolation. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada lagi. Tak ada Okey. Jadi kita tengok satu contoh, misal katalah misal katalah kita nak cari nilai interpolasi ataupun nilai pada 41 bar. Kita nak cari nilai HF. Okey, kita nak cari nilai HF pada 41 bar. Ini kita nak cari berapa nilai dia. Okey, sekarang ni kita ada nilai 40 bar. Kemudian kita ada 42 bar. Dan kita nak cari nilai 41 bar. Okey, so kalau kita tengok pada graf HF, okey, dia punya nilai 40 bar, nilai dia adalah 1087. Nilai 42 bar adalah 1102.
Okay, so kita nak cari nilai HF di sini. Okay, cari nilai HF di sini. Jadi kita gunakan kaedah interpolation. Sekejap saya punya pen ni dia setting dia lari sikit. Okey, jadi untuk cari nilai HF ni, untuk cari nilai HF kita guna kaedah interpolasi tadi yang saya beritahu. Okey, jadi kita susun, okey, 40 tolak 41 bagi dengan 40 tolak 42. Sama dengan, okey, 40 ni, okey, kalau kita tengok 40 ni, geng dia adalah 1087. Jadi kita padankan 1087 tolak 41. 41 ni gu dia adalah HF. Geng dia adalah HF tolak HF. Okey, bagi 40 geng dia 1087 dan 42 ni geng dia adalah 1102. Okey, so kita boleh dapatkanlah nilai HF. Cuba kira berapa dapat nilai HF ni. Cuba kira seorang. Orang masuk ni 2, 4, 6, 8, 9, 14 orang. Okey, tak apa, kita jalan je. 14 orang ke seorang ke, kita jalan je kelas Cik, 1087 tu tolak HF tu Ya. HF 41 Tak, kita nak nilai HF ni, kita cari nilai HF pada ni lah. Maksud saya, ni pun sama juga, ni HF, ni pun HF juga. Tapi kita nak cari nilai HF 41 ni lah. Jadi kita padankan, yang 40 ni padanan dia 1087 kan. Yang 41 ni padanan dia HF yang kita nak cari. Jadi dia gu macam itulah. Bukan gu, dia pair. Saya tercakap Kelantan pula sikit. Kita pairkan dia. Jadi dia macam itulah. Ya, Hafizuddin, ada apa-apa nak bertanya? Atau ada nak bagi jawapan HF tu nilai dia berapa? Okey, dah kira. Lama betul kira ni. Ni kalau tekan calculator one shot ni, tapi saya tak jumpa calculator saya.
Dah dapat dah ni kira ni. Senyap sunyi je ni. Ke tak faham ni? Kurang ni. Apa dia? Kurang faham. Orang lain saya tak tahu lah. 1060. Berapa dapat tadi? 1060? 60? 1060. 1060? 60. Point Point 5. 5 kilojoule per kilogram. 1060. Tak tahu Jawapan betul. ni macam tak logik. Tak apa, kita cuba kira. Yang lain ada jawapan yang lain? Ada tak dapat jawapan yang lain? Ya, Musab. Ada jawapan lain? Okey, berarti 40 tolak 41 bahagi 40 tolak 42. Mana guna ni? 0.5. Ni 0.5 sebelah ni. Dan 0.5 kita kali dengan yang ni 1087. 087 tolak 1102. Okey, answer negatif 3.75. Kemudian yang sebelah 1087 ni kita bawa sebelah sini. Tolak. Tolak ni. 3.785 tolak bracket 1087. 1090 dia dapat. Negatif-negatif. Jadi ini sepatutnya jawapannya adalah 1090.75 kilojoule per kilogram. Jadi kalau kita tengok jawapan ni, kita tengok ikut kelogikan dia. Okey. Kalau kita letak kat sini 1060 kan, dia sepatutnya nilai 41 ni dia akan berada pada julat 1087 dan 1102. Jadi kalau dia 1060.5 dia berada di luar julat tu. Maknanya dia mungkin 30 something lah nilai dia tu kan. Jadi tak berapa tepat. Jadi bila awak dapat jawapan, penting untuk kita tengok jawapan tu logik atau tidak. Itu sebenarnya kelebihan kalau kita guna steam table ni berbanding kita guna kaedah-kaedah lain lah. Kita guna, contohnya kita guna apps, lepas tu ada kaedah lain kita guna stoichiometry chart. Dia mungkin akan kurang tepat sikit. Jadi kalau steam table ni kita boleh tahu jawapan kita ni logik atau tidak. Okey, kita tengok contoh yang lain pula. Nampak macam bingung ni semua ni Okey, kita tengok contoh yang lain. Contoh atas-atas ni pasal dia senang kita nak sorting kan, nak tengok. Okey, katalah kita nak cari nilai pada nilai pada 50, 55, katalah 53 bar. Kita cari 53 bar, kita nak cari nilai UF. Kita cari nilai sini. Kan, kalau 50 bar kita tahu nilai UF dia adalah 1149. Kalau 55 bar kita tahu nilai dia adalah 1178. Jadi kalau nilai di pertengahan ni berapa nilai dia? Jadi kita kira. Okey, sama juga kita tulis dulu, sebab bila kita tulis ni kita nampaklah kat mana yang sepatutnya. Okey.
Okey, jadi nilai yang kita nak adalah 50, 55. In between dia kita nak cari nilai 53. Okey, kita cari nilai UF dia. UF. Okey, pada 50 bar ni, okey, dia punya nilai dia adalah 1149. 1149. UF ni apa dia? Tahu tak U ni nilai apa U ni? Apa nama dia? Nama panjang dia. U ni ringkasan je. Tahu tak nilai dia apa? U ni. Tak tahu je. U ni adalah tenaga dalam ataupun internal energy. Bukan dalam video saya ada terang ke? Internal energy tenaga dalam. Jadi setiap benda, setiap manusia ni dia ada internal energy lah. Dia tenaga dalam dia. Jadi macam kita kalau tak tenaga dalam kita tak berupaya untuk bergerak. Jadi dengan adanya tenaga dalam kita berupaya untuk bergerak. Sama juga dalam kes ni. Yang ni adalah saturated water and steam. Jadi air dan steam ni bila kita panaskan dia ada kemampuan untuk bergerak. Macam mana dia ada kemampuan untuk bergerak? Macam bila kita panaskan air cair tu dia bertukar menjadi wap. Bila wap tu dia akan bergerak, kan? Wap tu bila dia panas dia akan bergerak sendiri. Bila dia bergerak sendiri tu sebab dia ada tenaga dalam yang dijana ataupun yang telah dibekalkan oleh haba ataupun pemanasan air tadi itulah. Itu kita namakan ni sebagai tenaga dalam. Jadi kalau dia kata ada UF dan UG ni, nilai tenaga dalam ni dia ada banyak nilai lah sebenarnya. Tapi dalam steam table dia akan ada dua nilai pasal kalau kita tengok kita punya gambaran jati S. Okey, ini ada bukit dia. Okey, ini ada garisan setekanan. Ini adalah garisan constant pressure. Okey, jadi UF akan duduk sini. UF akan duduk pada titik ni. UF. Sini, ujung ni, belah kanan adalah UG. Dan sepanjang-panjang ni adalah garisan setekanan P. Kalau katalah kita nak cari P53 ni tadi tu. P53 nak cari nilai sinilah. P53. Kalau yang atas sikit, okey, atas sikit ni. Atas sikit 53 ni mungkin P55. Yang bawah sikit ni adalah P50 lah. Jadi kita cari nilai P53. Okey, jadi kita gunakan kaedah interpolation ni lah. Okey, dan nilai P ni dia, walaupun dia macam sengit macam ni kan, tapi nilai dia tu sama. Mana P di titik ni sampai P di hujung ni nilai dia sama. 55 bar. P ni dia susah sikit nak berubah-ubah. Bila dalam sebuah dandang, sebuah tangki kebuk yang tertutup, P ni agak sukar untuk berubah dengan drastik. Okey, UF. Okey, kita cek nilai UF. Tadi kita susun lain sikit. Ini saya nak susun lain sikit pula. Okey, sekarang ni kita padankan UF tolak 1149 bahagi mana UF tolak 1149. Kemudian saya akan buat 1179 tolak 1149. Okey, sama dengan UF dia punya gang dia adalah 53. 1149 ni gang dia adalah 50. Okey, bahagi 1179 ni gang dia adalah 55 tolak 50. Okey, cuba cari nilai UF dia. Berapa dapat? Satu 590.6. 590.6. Okey, kita tengok logik atau tidak jawapan ni. Jawapan ni adalah 1090.6.
Jadi nilai dia sepatutnya berada pada 1149. Berapa? 1590. Ni 1590 betul saya tulis ni. Betul. Okey, 1590.6. Jadi sekarang ni dia punya julat dia kena berada pada jawapan dah julat dia kena ada berada pada julat 1149 sehingga 1179. Jadi kita tengok 1509 ni berada pada julat dia. Maknanya jawapan dia tu logik. Jadi kebarangkalian untuk dia betul tu adalah tinggi lah. Gitu kaedah dia Okey, jadi terima kasih tadi siapa? Musab terima kasih Musab tolong kira. Okey, jadi sebenarnya kaedah dia tu kaedah matematik. Jadi kalau kalian ada kaedah yang lain yang lebih simple, yang lebih mudah, go ahead teruskan, tak ada masalah. Macam saya ni kaedah mungkin kaedah orang lama kan, kaedah orang 40-an ni dia lain sikit kan. Dia saya belajar dulu tahun 2000 lebih, zaman tak ada internet, tak ada komputer tu kaedah dia lain sikit kan cara dia. Tapi kalau awak ada kaedah yang lebih ringkas untuk mendapatkan nilai ni, go on, tak ada masalah. Kalau kelas-kelas sebelum ni saya ajar, yang ada yang didapatkan nilai perkali dulu, tahu macam mana dia kira, saya pun tak pasti. Dia dapatkan nilai dia punya perkali dulu, baru dia kalikan something kat sini. Jadi terpulang pada kaedah masing-masing. Tapi ni saya tunjuk kaedah yang ada, yang saya belajar lah. Kalau ada kaedah yang lain, tak apa, boleh go ahead. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya sebelum kita jump kepada kaedah interpolation yang lain? Tak ada. Tak ada Okey, jadi yang kita belajar ni, yang kalian sedang tengok sekarang ni, kita panggil sebagai single interpolation. Okey, kita panggil sebagai single interpolation. Dia ada lagi satu kaedah, kita panggil dia sebagai double interpolation. Okey, double interpolation ni bila mana kita ada dua nilai yang kita tak tahu. Okey, contohnya. Tapi double interpolation ni kita akan pakai biasanya pada table superheated steam. Biasanya. Dan single interpolation ni biasanya kita pakai pada table saturated water and steam. Dia ada beza saturated water and steam ni dan juga superheated steam ni. Jadi kalau kita tengok, ini saya recap balik mungkin awak terlepas pandang. Okey, kalau kita tengok gambar raja steam TS ni, gambar raja TS ni. Okey, yang saturated water and steam pada bahagian bawah bukit. Bawah bukit ni adalah saturated water and steam. Sebab apa dia kata water and steam? Pasal pada bahagian bawah bukit ni adalah fasa transisi air tu bertukar menjadi wap. Air bertukar menjadi wap. Biasanya suhu dia sama lah. Katalah let's say dia suhu dia 100. Kan? Suhu dia katalah suhu dia 100. Tapi dia akan ada komposisi dia yang pada bahagian ni dia akan 100% cecair, fluid. Yang kat sini akan 100% steam. Tapi dalam fasa transisi tu pada suhu 100 darjah Celsius tu dia akan berubah. Dia akan berubah. Contohnya kalau kita masak air atas dapur api lah. Atas dapur rumah kita, dapur gas tu, kita on. Jadi bila dia start menggelegak, pak dia menggelegak, kita biar je, kita tutup api. Lama-lama air tu akan kering. Air tu kering pasal air tu telah bertukar menjadi steam. Dan suhu dia sama, 100 darjah Celsius. Itu dia punya konsep dia lah, konsep perubahan cecair kepada steam. Okey, tapi kalau dalam teknologi kita panggil teknologi dandang, benda tu dia akan dalam keadaan tertutup. Jadi bila tertutup, steam tu yang daripada air tu dia bertukar menjadi steam tu akan lebih terarah. Jadi bila terarah, dia boleh kumpulkan steam tu untuk menolak turbin. Jadi bila turbin tu pusing, dia akan menjadi tenaga elektrik lah. Itu advance sikit lah, tapi basic dia macam itu. Pada fasa ni dia akan berubah. Okey, itu bahagian saturated and steam. Selepas daripada bukit ni, okey, ni ada satu point, kita panggil sebagai critical point atas ni. Critical point. Okey, jadi kawasan sebelah kanan critical point ni adalah bahagian superheated steam.
Okey, jadi superheated steam ni dia panas yang melampau. Superheated steam ni suhu dia kalau kita tengok kat sini boleh sampai 500 darjah Celsius. 500 ni memang panas lah. Ini kira 500 tak panas ni. Dia ada lagi panas. Dia boleh sampai lagi super critical. Dia boleh sampai 700 darjah Celsius. 700 darjah Celsius ni kalau awak air steam 700 darjah Celsius tu awak tadah dengan tangan awak ni boleh hilang, boleh hancur. Dia punya panas ni 700 darjah Celsius punya steam. Walau steam je, air je. Jadi itu fasa pada superheated steam. Ini suhu dia tu panas yang melampau. Dan superheated steam ni digunakan untuk pelbagai aplikasi lah. Kalau kat Malaysia ni digunakan superheated steam tu, dia bila superheated steam ni suhu dia tinggi, halaju dia pun tinggi. Jadi halaju yang tinggi itu dia akan digunakan untuk memusingkan bilah turbin. Jadi bilah turbin tu berpusing, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Macam awak belajar dalam teknologi elektrik. Ada belajar kan teknologi elektrik kan? Ada belajar tak? Yang gelung-gelung kan, kita ada satu wayar. Kita ada satu syaf, kita gelung dengan wayar kuprum. Berapa kali gelung kita nak untuk dapatkan tenaga elektrik? Kan? Kaedah dia sama. Itu kaedah untuk menghasilkan tenaga elektrik, tapi bagaimana dia berpusing macam inilah. Ini kaedah yang biasa kita guna di Malaysia. Kat Malaysia kita banyak pakai steam dan juga gas asli. Ada juga sikit-sikit kita pakai hydro, macam di Kenyir, macam di Pergau, macam di Bakun, kita pakai hydro. Ada juga kita pakai solar tapi tak berapa banyak lagi. Tapi teknologi itu sedang berkembang lah. Itu bagaimana tenaga elektrik terhasil di Malaysia lah. Okey, saya nak cerita apa dia? Superheated steam. Jadi itulah cerita pasal superheated steam. Mana table ni akan ada dua bahagian lah. Satu bahagian saturated yang bahagian bawah bukit dan satu lagi bahagian superheated steam. Superheated steam ni berada pada sebelah kanan bukit. Sebelah kiri ni tak ada apa-apa lah. Sebelah kiri ni dia air biasa. Air ni bila dia tidak bergerak, dia tak ada energi sangat. Air ni bila dia dah bergerak baru dia ada energi. Macam kita belajar bab sebelum ni lah kan, bila air tu bergerak dia ada Bernoulli theorem dia. Jadi Bernoulli theorem ni mengenai tenaga. Tapi Bernoulli theorem tu air tu tidak dipanaskan. Dia hanya bergerak, kita gunakan pump ke, kita gunakan gravity ke. Tapi untuk chapter 3 ni properties of pure substance, bendalir tu ataupun air tu bila dia panas, dia bergerak dan kita kena gunakan teori lain. Okey. Dengan teori yang kita belajar ni lah. Okey, kita tengok satu contoh. Let's say lah dalam superheated steam ni kita nak cari keadaan di mana kita tengok contoh buku lah. Okey, kita tengok contoh buku. Nota ni ada dalam CDOS nota ni yang tak tahu ada dalam CDOS. Kalau kalian scroll bawah sikit, saya ada nota yang standard. Nota standard. Ini nota yang kita pakai dalam kelas ni. Kalau kelas face to face saya akan pakai nota ni lah. Okey, jadi ada nota standard dan juga ada steam table ni lah. Steam table ni sepatutnya kena download dulu. Kena download dulu baru senang kita nak belajar. Okey, nak cari double interpolation, kita tengok contoh. Okey. Okey, katalah kita nak cari, dia kata kat sini, determine the specific enthalpy of superheated steam at 25 bar and 320 degrees Celsius. So, kita tengok kita punya steam table, kita tengok ada tak 25 bar. 25 bar ni kita tengok pada sebelah kiri. And pada sebelah kiri, kalau kita tengok yang atas ni dia punya nilai bar dia punya nilai tekanan dia. Bawah ni adalah nilai suhu dia. Suhu kita panggil suhu saturated dia. Suhu saturated di mana? Suhu saturated di line ni. Line ni adalah kita panggil sebagai suhu saturated. Okay, so kita scroll bawah sikit, kita cek 25. 25, alamak tak ada. Yang ada 20 dan juga 30. 25 tergantung. Tergantung sepi kat sini, sini sepatutnya ada 25. Okay, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, condition dia yang kedua adalah dia kata
320 degree Celsius. Jadi 320 kita tengok kat sini tak ada, yang ada 300, 350. Jadi 320 dia somewhere di sini. Jadi sekarang ni kita punya nilai tu dia akan berada pada titik pertengahan. Okey, jadi kita salin dulu nilai-nilai dia untuk memudahkan kita analisis. Okey, kita ada 20 bar. Kita ada 30 dan kita nak cari yang unknown-nya tu. Unknown-nya tu adalah 25. Okey. Dan satu lagi atas ni adalah atas ni 300 degree Celsius. Okey, kemudian kita nak cari yang 350 tu. Di pertengahan dia yang kita nak cari adalah 320. So kita buat table sikit lah kan. Okey. Okey, yang 20-30 ni pressure 20 and temperature 300. So dia punya nilai dia subjek apa ni? Oh, subjek entalpi Entalpi ni H. Ingat entalpi H, entropi S, internal energy U, P pressure, T temperature dan juga V adalah volume, isi padu. Dalam kes ni lah, dalam topik ni, kalau ada setengah-setengah buku dia guna simbol yang lain. Okay, so 20-30 ni, 20 dan juga 300, dia punya H dia adalah 2904. Ini 2904. Nilai dia adalah 2904 dan untuk 30 bar nilai dia adalah 2858. 2858. So kita cari nilai kat sini pula 350, nilai dia adalah 3025. 3025 dan di bawah ni adalah 2995. 29. Ambil H lah dia. H je sebab so cari nilai H. Cari nilai spesifik entalpi. Kalau so cari nilai U, internal energy, kita cari nilai U lah. Bergantung pada soalan. Okey. Okey. So kita buat garisan sikit lah, nampak sikit. Saya ni ada masalah tulisan saya ni daripada muda, buruk je gini. Tahulah macam mana nak bagi kelawar tulisan ni. Okey. Sekarang nak cek nilai ni. Nilai ni. Nilai H kat sini. 320 dan juga 25. Kita nak cari di sini. Nilai ni. Jadi kita ada kepit kat sini yang kita kena carilah. Dia nama saja double interpolation tapi kita kena buat interpolation 3 kali. Pasal apa 3 kali? Kita kena cari nilai kat sini dulu. Kita cari nilai H1 di sini dulu. Dan kita cari nilai H2 di sini. Ataupun kita boleh cari nilai H di sini. Katalah nilai H3. Sini nilai H4. Salah satu. Mana-mana yang kita suka lah nak cari. Tak ada masalah. Sama ada kita cari yang melintang ke, nilai yang melintang ke ataupun nilai yang menegak. Okey, katalah kita ambil nilai yang melintang. Okey, cek nilai yang melintang. Okey, kita cek nilai H1 dulu. Okey, kita cari nilai H1 dulu. Okey, H1 guru dia adalah kita tulislah H1. H1 tolak 2904 bahagi 2858 tolak 2904 sama dengan H1 guru dia adalah 25. H2904 ni geng dia adalah 20 bahagi 30. 2858 ni geng dia adalah 30 tolak 20. Okey, tekan kalkulator cuba dapat berapa nilai H1.
Okey, dapat dah ni. Menung je ni, senyap je ni. Cuba kira berapa nilai H1. Ah, 1025. 1025. Ya. 1025 lain macam nilai ni. 1025. Cek balik. Ini memang tak tepat lah pasal kita punya julat dia kena antara 2904 dan 2858. Kena in between julat ni. Okey, kita try kira dulu. Susah pula kalkulator ni. Okey, 25 tolak 25, 30 tolak 20, 10. 5 bagi 10. Okey, 0.5 kali dengan yang ni 28, 58 tolak 2904 untuk kurungan. Okey, kemudian yang ni bawa belah sini pula, jadi tambah 2904. So, saya dapat 2881 jawapannya adalah 2881. Okey, nampak saya kira macam mana? Okey, sini adalah 2881 sepatutnya. Tapi terima kasihlah yang mencuba. Siapa tadi? Farish ke Musab tadi? 28 Musab kan? Okey. Terima kasih kerana mencubalah. Okey, kilojoule per kilogram. Tu H1. H1 kita dapat dah. H1 kita dapat, kita padam sikit. Manjak sikit. H1 sama dengan 2881. Okey, sekarang kita cek nilai H2 pula. Okey, kita cek nilai H2. Jadi nilai H2 sama je konsep dia, susunan dia. Susunan dia sebenarnya tak kisah, tapi awak kena konsisten. Kena konsisten. Atas tolak bawah, bawah tolak atas tu kena konsisten lah. Okey, H2 tolak atas ni 3025 ni. H2 tolak 3025 bahagi dengan yang bawah ni adalah 2995 tolak 3025. Okey, sama dengan H2 ni adalah 25. Sama juga tolak 20 bahagi 30 tolak 20. Okey, cuba kira berapa dapat nilai H2.
2920. 2920. 20. Kilojoule per kilogram. Okey, kita tengok logik atau tidak 2920. Jadi sekarang ni julat dia kena berada antara 3025 dan 2995. Nampak tak? Jadi kalau 2902 ni dia di bawah ni pula. Jadi kurang tepat Jadi kena berhati-hati part ni. Ini sebab part matematik kan ni. Jadi kena berhati-hati. So saya tunjuk step by step macam mana kita dapat nilai dia. Okey. Step by step panjang sikit lah. Okey, 25 tolak 20. So ni kita padam dulu. 25 tolak 20, so kita dapat 5. 30 bagi 20 kita akan dapat 10. Okey, sini H2 tolak 3025 bahagi 2995 tolak 3025. 2995 tolak 3025. So kita akan dapat negatif 30. Tak apa, tulis je negatif 30. Okey, so ni kita selesaikan. 5 bagi 10 jadi 0.5. Okey, 0.5 jadi 30 ni kita akan bawa naik atas lah. Kita akan bawa ke sebelah. Jadi H2 tolak 3025 kita kalikan dengan negatif 30. So kita akan dapat negatif 15. Okey, jadi H2 sama dengan negatif 15. Yang ni 3025 ni kita bawa ke kanan. Campur 3025. So kita dapat negatif 15 campur negatif 15 campur 3025. Kita akan dapat 3010 kilojoule per kilogram. Jadi kita tengok kat sini logik tak jawapan dia? Logik lah. 30. Cik. Cik. Ya. Tadi saya try buat cara yang mula-mula cik buat tu. Dapat jawapan dia sama tak? 3010 tak? Okey. Tapi yang cik buat ni saya tengok cara dia lain tak? Lain macam mana tu? Macam cik buat tadi 25 tolak 20 5 macam ni lah. 5 bagi 10 0.5 kan? Ya. Ini Lepas tu saya buat 0.5 darab buka kurungan, saya isi 2995 tolak 3025. Lepas tu tutup kurungan tambah 3025. Oh, tak boleh. Awak kena buka kurungan lagi. Awak kena tulis macam ni. Awak punya sistem awak tu kena tulis macam ni. Dalam kalkulator kan 0.5 kali dengan ini 0.5 tak payahlah ni. Sekejap dia macam ni. 0.5 kali dengan 2995 tolak 3025. Kemudian awak nak tambah dengan 3025 kan? Ini kena kurungan besar lagi sekali. Kena kurungan besar. Baru kita kali dengan, baru kita tambah dengan pula sikit. Okay. Kita tambah dengan 3025. 3025. Dalam kalkulator awak kena tulis yang ni. Kena buka kurungan 0.5, buka kurungan 2995 tolak 3025, tutup kurungan campur 3025. Pasal kalkulator kita dia akan kira tambah tolak dulu, baru dia akan kali. Faham tak? Jadi kena berhati-hati masa tekan kalkulator. Jadi kalau boleh jangan tekan straight terus. Bila kita tekan straight, kadang-kadang kita terlupa dia punya bracket ke, tertinggal dia punya bracket. Kira satu-satu. Dapat jawapan sama dengan, dapat jawapan sama dengan, dapat jawapan sama dengan. Jadi lebih selamat. Kalaupun kita tak nak tulis lah. Macam ni saya kira terus straight kan. Saya ambil kalkulator, terus tekan kira, saya kira straight. Tapi saya lepas kira tu saya tekan enter. Dapat jawapan. Lepas kira dapat enter. Tekan enter. Yang ni saya step by step saya tulis lah. Tapi jangan terus tulis
dalam kalkulator macam ni. Dia akan ada risiko kita melakukan error. Sebab bila kita banyak panjang, lagi banyak ruang untuk kita buat error. Okey, clear? Menjawab soalan tak? Je. Jadi kena berhati-hatilah tekan kalkulator. Jadi sudah poli ni dia punya spoiler tu tekan kalkulator lah. 4 ni cemerlang ni. Yang ni okey, dapat jawapan tak ada masalah. Tekan kalkulator salah. Sama juga tutorial awak sebelum ni. Dia punya jalan kerja tu betul dah. Sampai dia kata salah. Pasal apa? Pasal mungkin 10/3 tertinggal. Dia punya kilo dia kena bahagi 1000 dia tak bahagi. Dia macam gitu. Jadi rugilah. Jadi dalam engineering ni matematik memang sangat penting lah. Sebab salah kira boleh menyebabkan kecelakaan. Jadi kena hati-hati. Daripada sekarang ni kena praktis untuk kira dengan tenang dan berhati-hati lah. Sebab benda ni bila awak gelojoh, takut terbawa-bawa masa kerja nanti. Jadi bila kita kerja, kita gelojoh dalam pengiraan dan analisis, dia akan bawa padah. Sebab dalam kejuruteraan ni, kita dalam bidang kejuruteraan ni, tugas kita ni adalah memudahkan urusan orang. Ini kerja-kerja yang kita boleh kata kalau dalam Islam ni, kerja yang sebaik-baik pekerjaan lah. Sebab Nabi pesan bahawa sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita dalam bidang kejuruteraan ni, kita memberi manfaat kepada orang lain. Jurutera mencipta kereta. Kereta tu memberi manfaat kepada orang lain. Jurutera mereka bentuk sistem. Sistem sensor. Sistem sensor tu mungkin memudahkan orang lain. Jadi di samping kita memudahkan orang lain, kita kena berhati-hatilah. Sebab sekali kita buat silap, orang akan ingat kita punya silap tu. Orang tak akan ingat kita punya kebaikan kita punya kecemerlangan 10 tahun ke 20 tahun ke kan. Tapi awak buat silap sekali, awak salah kira sekali, dia akan jadi salah. Orang akan ingat sampai bila-bila. Sama juga awak belajar ni kan. Awak kira atas ni betul dah. Atas ni cantik dah. Last sekali kira salah. Jawapannya salah lah. Tak dapat full mark lah. Kadang-kadang ada setengah pesara dia mungkin tengok jawapan akhir, dia tengok jawapan akhir salah, terus salah semua. Tak tengok dah atas-atas ni. Jadi kena berhati-hati dalam pengiraan. Kena cermat lah. Kena cermat dalam pengiraan. Supaya benda ni tak terbawa-bawa dalam awak punya life. Bila awak kerja ni, kita tidak mengambil keputusan yang terburu-buru lah. Terutamanya bila melibatkan analisis macam ni. Okey, sambung. Tak habis lagi ni. Dia akan ada lagi satu interpolation. Sekarang kita cari nilai yang ultimate dia. Kita cari nilai H dia ni. Yang ni kita nak carilah. Yang sebenar-benarnya kita nak cari, yang ni semua jalan menuju ke arah H ni. Jadi nak cari H yang betul ni. Dia susunan dia ada lain sikit. Tengok sikit. Tapi susunan dia ikut kreativiti kita lah. Macam kalau awak nak cari yang pakai yang atas dan bawah ni pun boleh juga, tak ada masalah. Mana yang awak rasa selesa lah. Okey, H. So H tu kita nak cari dia punya rujukan dia adalah suhu. Rujukan dia adalah suhu. Kita tak rujuk dah pada temperature ni. Pada pressure, kita rujuk pada temperature. Okey, H tolak 2881. H tolak 2881. Sekejap, saya fikir mana yang cantik sikit. H tolak 30 lah. Kita balik. H tolak 3010 bahagi 2881 ni tolak 3010. H partner dia adalah 320. H partner dia adalah 320. 3010 ni partner dia adalah 350. 2881 ni partner dia adalah 300. Dan 310 ni 300,5. Okey, cuba cari sekali lagi nilai H ni. Tekan kalkulator dengan berhati-hati step by step. Mari awak kira ni dulu. 320 tolak 350, enter. Bahagi bracket 300 tolak 350, tutup bracket, enter. Kemudian kali bracket 2881 tolak 3010, tutup bracket, enter. Kemudian campur 3010.
Kena step by step. Enter. Baru dapat jawapan tu, tekan enter, tekan sama dengan. Cik, saya cuba boleh ke cik? Macam mana? Saya cuba boleh? Berapa jawapannya tu? 2932.6. 293.6. Okey, kita tengok jawapan 2932.6. 2. 932.6. Oh, 32, ada 2 sini. 2932.6. Okey. Jadi kita tengok jawapannya logik atau tidak. Okey, sekarang ni julat dia adalah kena 2881 dan 3010. Jadi kalau ikutkan logik lah. Jawapannya logik. Berada di tengah-tengah ni. Mana memang kebarangkalian untuk betul tu tinggi lah. 3 lah, kita ambil 3. Okey, jadi ini jawapannya. 2932.6, jangan lupa unit kilojoule per kilogram. Okey, baik. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada cik, semangat cik. Tak ada Okey, boleh faham Jadi kalau boleh faham, dalam CDOS, saya tak buka lagi ni. Saya buka je. Sekarang, ni yang lama ni. Sekarang kita week 7. 7 tu. Okay, saya show. Saya had pasal ni yang lepas. Nak tengok boleh juga rakaman yang saya tak ingat bila ni, yang lama punya lah. Jadi saya edit setting dulu. Saya buka sampai Khamis. Khamis 21. Dia lepas ni boleh terus jawab, kita masa lagi sejam waktu kelas kan, jadi boleh terus jawab. Jadi kalau tak faham boleh terus tanya. Dia sebenarnya kelas saya ni mungkin disebabkan rakaman, jadi kadang-kadang student take for granted lah benda ni. Jadi kalau awak tengok saya punya bahan pembelajaran tu pada waktu kelas, selepas habis waktu kelas terus buat tutorial, masa tu memang cukup. Memang saya dah anggarkan masa tu. Tapi kita kena berdisiplin lah. Kalau kelas saya pukul 11, pukul 11 tu terus buka CDOS, terus boleh tengok. Biasanya saya akan buka tu lebih awal lah. Kadang-kadang saya buka awal, cuma saya bagi tahu tu lambat. Kadang-kadang kalau awak ada rasa free ke, lepas habis kelas tadi, kelas mat ke, rasa nak tengok, boleh tengok, dah buka boleh terus follow kelas saya lah, secara online ni lah. Jadi sebab subjek ni dia punya subjek tu agak padat, jadi pace dia tu agak laju sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak
concentrate satu topik tu lama kan. Jadi satu subtopik tu satu contoh, satu subtopik satu contoh. Kadang-kadang ada subtopik yang tak ada contoh pun saya langgar je. Pasal kita nak kejar kita punya pace lah. Kita punya pace, kita punya syllabus. Mana-mana yang saya rasa benda tu penting, saya akan bersertakan contoh lah. Kalau benda tu saya rasa macam kurang sikit, saya tak bagi contoh lah. Tapi dia banyak benda yang awak belajar dalam subjek ni. Okay, kita ambil attendance sebentar. Ini attendance saya tadi. Thermofluid section 37. Okay, petang ni pun saya rasa macam awak tak ada kelas kan. Jadi so boleh siapkan lah mana yang tak siap lagi apa tu tutorial lepas boleh siapkan. Kelas normal. Mus'ab Imran. Ada tadi kan? Ada tak? Ada kan? Ada. Muhammad Irfan Zunurain. Zunurain. Ada? Ada. Ada. Muhammad Aidil Hakim. Ada? Aidil Hakim. Saya tak tengok pada ni tau. Saya tak tengok pada awak punya Teams ni. Kadang saya rasa mungkin kalau duduk serumah tu boleh je on satu PC je. Kan, on satu PC, ramai-ramai yang ada satu PC. Jadi kalau satu rumah 5 orang, 5-5 buka PC suara saya, jadi kalau orang tengah tu sebab bolok lah kan. Jadi nanti akan jadi bunyi bergong lah apa benda lah kan. Jadi kalau satu rumah tu buka je satu PC. Cuma kalau saya panggil attendant ni nyaut lah kan. Okay, Muhammad Aidil Hakim ada tak ada Tak ada, okay. Muhammad Haziq. Ada Muhammad Haziq. Muhammad Haziq pula. Ahmad Haziq. Ada? Tak ada. Okay. Muhammad Rosnaidi. Ada? Ada tuan. Okay. Zainizam Hasrul. Ada? Tak ada. Nur Aiman Zulkarnain. Ada? Ada. Ada, okey. Muhammad Muaz. Ada. Ada, okey. Muhammad Syazwan. Ada. Okey. Muhammad Izzat. Ada Muhammad Izzat? Ada? Tak ada. Okey. Muhammad Farish Najmi. Ada. Okey. Muhammad Faris Fahmi bin Azmi. Ada. Ada. Muhammad Hafizuddin. Ada Muhammad Hafizuddin? Tak ada. Abdullah Arif. Ada Abdullah Arif? Tak ada. Muhammad Idham Haikal. Ada? Ada Encik. Ada, okey. Muhammad Huzaifah. Ada Encik. Okey. Akmal Lukman. Ada, Encik. Okey. Muhammad Zaim Haziq. Ada Zaim Haziq? Tak ada. Nur Bazli. Saya Encik. Okey. Nick Naufal. Ada Encik. Ada. Muhammad Cik. Faiz Fakrul. Ya. Saya dengan Ahmad Aziz. Ahmad Aziz. Oh, Ahmad Aziz tadi ada. Okey. Ahmad Aziz. Saya tu siapa saya? Oh, Ahmad Aziz dengan tadi Nick Naufal. Okey. Muhammad Faiz Fakrullah ada? Ada. Okey. Faiz, awak ada tak hantar apa tu tutorial ni? Jadi nanti saya bagi tahu sebelum ni bila awak tak hantar tutorial saya anggap tak hadir lah. Jadi minta submit tutorial yang lepas, saya rasa ada 4 ataupun 5 awak tak hantar.
Jadi bila awak hantar saya akan kira baliklah kehadiran tu saya anggap sebagai hadiah. Itu untuk kelas-kelas yang saya buat dalam SIDOS. Okey? Boleh Faiz? Mana Faiz tadi? Okay. Okey. Wong Haifan. Ada Wong? Ada Wong Haifan? Okey, tak ada. Okey. Dalam ni ada tapi panggil tak nyaut Di toilet ke apa ni? Ke pergi makan nasi ni? Tengah hari dah ni Cik, kan? ya, Ya. Cik. Zaim tu dia ada urusan keluarga dia ada. Zaim. Oh, ada yang WhatsApp saya tak. Okey. Saya noted. Zaim Dia ada urusan keluarga dia kata. Ya betul. Dia ada WhatsApp saya. Saya pun tak ingat. Terima kasih ingatkan. Sekejap, mana Zaim. Zaim Aziz. Zaim. Ya. Oh ya. Okey. Terima kasih. Ingatkan saya. Okey. Itu saja kelas kita pada hari ini. Untuk kelas minggu depan saya rasa SIDOS lagi kot. SIDOS lagi. Tapi tengoklah keadaan. Tengok dulu keadaan macam mana. Ke minggu depan tak ada dah semua. Balik kampung dah. Balik Balik dah. Okey, kalau balik kita buat kelas online je lah. Pakai SIDOS. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Dan selamat berbuka. Tapi petang nantilah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama. Cik, kerja yang semalam tu, yang cik bagi tu, due dia memang 62 hari ya? Oh, saya tersilap tarikh tu. Lama tapi tu, tak apa, hantar je. Hantar je. Pasal saya biasanya seminggu saya akan marking. Maknanya kalau yang minggu lepas saya akan marking minggu ni lah. Okay, baik saya cik. tengok. Ada tertinggal tu. Tak apa. Terima kasih ingatkan. Jom saya set Jun je. Set. Kalau hantar lewat sikit sehari tu pun okey je, tak ada masalah. Tapi jangan lewat sampai seminggu lah. Bila seminggu tu saya dah marking. Bila saya dah marking tu, bila tak ada tu saya anggap sebagai tak hadir lah. Okay, baik cik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey.